Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik Tingkatan 5 KSSM untuk part yang keempat cukai. So kita dah settle video part yang pertama. Okey, cikgu akan masuk part yang kedua lah. Okey, part yang kedua jenis-jenis cukai. Okey, ni teori lah, teori yang perlu pelajar tahu sebelum kita masuk kepada calculation lah. Pelajar kena tahu jenis-jenis cukai dan kesan pengelakkan cukai jenis cukai dan kesan pengelakkan cukai. Okey, dari sudut perundangan dan keuangan lah. Okey, kita pergi yang pertama sekali, cukai pendapatan Okey, sebut saja cukai cukai pendapatan. Kita tak boleh lari lah daripada logo dekat tepi ni, Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN. Okey, LHDN yang akan menguruskan cukai lah, kutipan cukai dan sebagainya lah. Okey, cukai dikenakan atas pendapatan yang diperoleh. Okey, cukai ni kita kenakan atas pendapatan yang diperoleh oleh individu bergaji atau sebuah syarikat yang beroperasi. So dia ada dua dekat sini dia ada individu dengan ada syarikat lah. Okey, setiap individu yang bergaji dan syarikat yang memperoleh keuntungan. Cerita dia keuntungan dikehendaki mendaftar sebagai pembayar cukai. Okey, mentaksirkan pendapatan tahunan dan membayar cukai pendapatan setiap tahun. Okey. Laporan pendapatan pendapatan, pengecualian pemotongan, pelepasan dan rebate. Okey, dengan menggunakan borang cukai pendapatan BNCP, sama ada melalui borang ataupun secara elektronik melalui internet EZ Hasil. Okey, jadi semua di atas ni pengecualian pemotongan ni mesti dilaporkan lah. Okey, dengan menggunakan dua medium ni, satu borang, satu elektronik. Okey, sistem taksiran sendiri. Okey, digunakan pembayar cukai perlu taksir sendiri, simpan dan rekod. Okey, seterusnya membayar cukai pada amount yang tertentu. Okey, ni term dekat sini dia pakai sistem taksiran sendiri. Okey, maksudnya kita ni sebagai pembayar cukai, kita taksir sendiri, kita simpan rekod. Okey, lepas tu kita membayar cukai pada amount yang tertentu. Okey, kita tengok term dekat sini taksir sendiri, membuat sendiri pengiraan cukai pendapatan. Okey, taksiran dilakukan untuk tahun sebelumnya. Okey, misalnya taksiran tahun 2019. Okey, kita buat taksiran tu pada tahun 2020. Kita buat sendirilah. Okey, tarikh akhir penghantaran borang taksiran BNCP Okey, dan pembayar cukai untuk individu tidak menjalankan perniagaan. Yang ni yang tak menjalankan perniagaan pada 30 April. Individu yang kerja makan gaji ni ceritanya Okey, manakala yang menjalankan perniagaan yang ada syarikat sendiri pada 30 Jun. Okey, lepas kita taksir, kita rekod, simpan rekod. Okey, semua borang-borang dan resit asal perlu disimpan selama 7 tahun Okey, selepas simpan rekod kita bayarlah. Yang ketiga, kita bayar pembayaran cukai dibuat secara sekaligus lah kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun melalui PCB potongan cukai bulanan. Okey, dekat bawah ni sedikit info Lembaga Hasil Dalam Negeri lah.
yang mengutip hasil cukai daripada pembayar cukai lah. Seterusnya jadual lah. Jadual kesan mengelakkan. Kat sini dia guna pengelakkan cukai. Kesan pengelakkan cukai. So dekat sini ada beberapa kesan dia lah. Pengelakkan cukai ni dia tak maklum. Tidak memaklumkan layak dikenakan cukai. So dekat sini dia ada denda dia 200 hingga 20,000 ataupun penjara 6 bulan ni dia ada akta dia lah dekat sini. So akta cukai pendapatan 1967. Yang kedua, tidak melaporkan pendapatan sebenar dalam BNCP. Boleh didenda 1,000 hingga 10,000 dengan di hujung ni akta dia. Akta cukai pendapatan. Semua akta ni 1967. 1967. Cuma beza dia ada akta 53, akta 53 1A, 53 1B. Seterusnya memberikan maklumat yang tidak tepat. Yang ni tipu data dekat sini mengenai tanggungan cukai sendiri dan orang lain. So boleh didenda 1,000 hingga 10,000 lah. Dan penalti 200% atas cukai terkurang lapu dekat sini. Last kali sengaja mengelak cukai lah. Atau membantu orang lain mengelakkan cukai. So denda 1,000 hingga 20,000 lah kat sini. Ni pengetahuan lah kepada pelajar. So bila sebut saja kesan pengelakkan cukai, so pelajar boleh decide dekat sini. Apa contoh pengelakkan cukai ni? Tak maklum yang layak bayar cukai, tak melaporkan pendapatan sebenar, tipu data dekat sini, ataupun mengelakkan daripada membayar cukai lah. So dia ada 4 dekat sini. So settle untuk cukai pendapatan. Seterusnya kita pergi kepada cukai jalan. Ni cukai jalan gambar dekat sebelah warna biru ni. Ni gambar rotek lah. Rotek kereta cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya lah. Yang memiliki kenderaan motosikal dan kereta. Pemilihan kenderaan perlu membayar cukai. Pemilik kenderaan perlu membayar cukai jalan sebelum tarikh tamat tempoh cukai jalan. Tarikh tersebut tercetak di atas resit cukai jalan. Ni dekat atas rotek ni. So dia ada tulis tarikh dia. Sehingga bila kenderaan yang cukai jalannya tamat tempoh lebih daripada setahun perlu dihantar ke Puspakom untuk diperiksa. Lebih daripada setahun perlu dihantar ke Puspakom untuk diperiksa. Laporan pemeriksaan Puspakom dan bayaran cukai perlu dihantar ke JPJ untuk mengaktifkan cukai jalan. Sebut saja cukai jalan, pihak yang mengutip dia JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Sebut saja cukai pendapatan, Lembaga Hasil Dalam Negeri. So kita sambung kesan pengelakkan cukai. Pengelakkan cukai ni menggunakan kenderaan tanpa membayar cukai jalan yang sah. Boleh didenda tidak lebih daripada RM2,000. Akta Pengangkutan Jalan 1987. Akta 333 tu Section 23/1 tu lah. So settle cukai jalan, kita pergi kepada cukai pintu. Cukai yang dikenakan kepada semua pegangan
atau hartanah lah. Okey, contoh dia rumah kediaman, okey, perindustrian, bangunan komersial dan tanah kosong. Okey, untuk membiayai kos penyelenggaraan bandar lah, seperti angkut sampah, okey, membersih longkang dan sebagainya lah. So duit yang dibayar oleh kita melalui cukai pintu ni digunakan untuk kemudahan ni lah, untuk kesenangan kita okey, membersih longkang dan sebagainya lah. Okey, potong rumput di taman-taman tu tu adalah duit daripada hasil cukai pintu. Okey, pihak mana yang mengutip cukai pintu? Okey, pihak berkuasa, tempatan ataupun majlis perbandaran ataupun majlis daerah lah. Ni badan yang badan yang badan yang dipertanggungjawabkan lah untuk mengutip cukai pintu Okey, kesan pengelakkan cukai. Okey, pengelakkan cukai dielak macam mana Bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, yang kedua, masih gagal menjelaskan tunggakan dalam tempoh 15 hari. Okey, dekat sini ni tindakan dia waran tahanan. Okey, seterusnya. So, settle cukai pintu, yang terakhir sekali cukai tanah lah. Cukai yang dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian tanah perusahaan ataupun tanah bangunan. So, di sini cukai yang dikenakan terhadap pemilik tanah tu lah. Okey, cukai ini ditafsirkan sebagai sewa. Okey, bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara Okey, pihak mana yang mengutip cukai tanah ni? Pihak berkuasa negeri ataupun pejabat tanah dan galian. Okey, kesan pengelakkan cukai. Yang ni sama macam cukai pintu tadi Bayaran tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, masih gagal menjelaskan jumlah tuntutan dalam tempoh yang dinyatakan. Okey, so yang terakhir sekali, cukai jualan dan perkhidmatan. Ini cukai yang biasa kita dengar ni cukai yang dikenakan sekali sahaja. Okey, atas pelbagai barang bercukai. Okey, pada peringkat pengeluaran atau pengimportan. Okey, cukai perkhidmatan ialah cukai dikenakan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu seperti perkhidmatan hotel, insurans, takaful, penyediaan makanan dan minuman, telekomunikasi, kad kredit dan sebagainya. Okey, bagi pengeluar dan pengimport dengan nilai jualan barangan bercukai melebihi 500,000 setahun. Okey, perlu didaftar bawah Akta Cukai Jualan 2018. Okey. So, kita sambung sikit lagi. Okey. Pembekal perkhidmatan dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang 500,000 setahun. Okey, yang lebih 500,000 setahun dan pembekal perkhidmatan makanan dan minuman dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang 1,500,000 setahun. Okey, untuk jumlah yang besar perlu didaftarkan bawah Akta Cukai Pendapatan 2018. Okey. Pengutipan cukai ialah tanggungjawab pembekal perkhidmatan bagi pihak kerajaan.
Ini bawah tanggungjawab pembekal perkhidmatan bagi pihak kerajaan. Okey, cukai perkhidmatan perlu dikutip daripada pelanggan, iaitu penerima perkhidmatan. Cukai perkhidmatan yang dikutip oleh pembekal perkhidmatan akan dibayar kepada kerajaan dalam tempoh masa yang tertentu. Okey, so kita settle untuk jenis-jenis cukai. Jadi jenis cukai. Okey, pihak yang mengutip cukai perkhidmatan tadi cukai perkhidmatan dengan cukai jualan. Okey, pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM ni lah. So kita dah bincang 5 jenis cukai secara ringkas dan badan mana yang bertanggungjawab mengutip cukai tu So yang ni untuk knowledge belajar lah. Okey, untuk next video cikgu so kita akan buat pengiraan lah. Okey, bagaimana untuk mengira cukai. So sebelum tu pelajar boleh cuba latihkan diri 4.1b Okey, sebelum kita masuk kepada bagaimana mengira cukai pendapatan. So itu sajalah video cikgu yang kedua, jenis-jenis cukai yang perlu pelajar tahu lah. Okey, terima kasih.